Tapi tengoklah Didi tu. Sekejap je terus pengsan. Macam itulah Didi ya. Nakal tapi kadang-kadang kelakar pula dia. Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera semua. Okay, hari ni bersama lagi dengan cikgu. Cikgu mana? Cikgu Zana. Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4. Jom kita tengok apa yang nak dipelajari hari ini. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kamu perlu merujuk kepada buku teks tahun 4. Okey, sila buka pada muka surat 6. Okey, harap kamu dah bersedia. Cikgu Zana tunggu di sini. Okey, nampaknya semua dah bersedia dengan buku teks. Okey, tajuk kita hari ini ialah Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Maksudnya kita mesti menghormati orang yang lebih tua, dan yang mana yang lebih muda dari kita, kita kena sayangi. Okey, mudah sahaja. Bila kita hormati orang, bila kita sayangi orang, orang akan hormati kita dan orang lain juga akan sayangi diri kita. Jom kita teruskan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang kata nama am. Okey, jom kita tengok apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada akhir sesi pembelajaran hari ini, kamu akan dapat mengenal kata nama am dan membuat ayat daripadanya. Hari ini Cikgu Zana akan ajar kamu mengenal kata nama am. Okey, dan akhir sekali kita akan belajar bina ayat dari kata nama am tersebut. Sebab itulah cikgu suruh buka buku teks, sebab kita nak belajar daripadanya. Sekarang kita teruskan dengan kriteria kejayaan. Okey, pada hari ini kamu akan dapat mengenal kata nama am, membezakan kata nama am antara kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Mesti kamu dah dapat beza hidup dan tak hidup. Baik, dan seterusnya kita akan membuat ayat daripada kata nama am tersebut. Jadi inilah yang akan kamu dapat ya. Kalau kamu berjaya hari ini, maka berjayalah pembelajaran kamu hari ini. Mudah sahaja. Jom kita teruskan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat bagaimana dan apa yang dimaksudkan dengan kata nama am. Okey, kalau merujuk pada yang arif, kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkataan yang bersifat umum. Contohnya, kereta, rumah, sungai, mimpi dan basikal. Mimpi pun ada. Ya, itu termasuk dalam kata nama am abstrak. Apa tu? Jom kita belajar lagi. Kata nama am terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, konkret. Yang kedua, abstrak. Yang macam cikgu sebut mula-mula tadi. Baiklah, kita teruskan. Kata nama am konkret ialah sesuatu nama yang dapat dirasa, dipegang atau dilihat. Maksudnya kita boleh menyentuh, kita boleh nampak dengan mata kasar kita dan kita boleh rasa. Mungkin dia ada struktur ataupun bentuk dia, kita boleh rasa. Berbeza dengan kata nama am yang abstrak. Kata nama am abstrak ialah sesuatu yang hanya dibayangkan ataupun dihayalkan oleh kita. Kita tak boleh sentuh, kita tak boleh rasa, kita tak boleh lihat. Tapi kita tahu benda tu. Okey, sebagai contohnya mimpi. Kita tahu, semua kita tahu kan mimpi. Itu adalah contoh kepada kata nama am abstrak. Okey, contoh macam rasa kasih, sayang dan sebagainya. Benda tu kita tak boleh pegang tapi kita tahu. Itu adalah sesuatu perkara yang kita kena tahu bahawa perkara itu kita dapat rasakan. Contoh kasih sayang lah. Kita boleh rasa kasih sayang tu. Kita sambung lagi murid-murid ya. Kita akan pelajari dua jenis kata nama am pada hari ini. Yang tadi tu secara umum. Yang asalnya, yang pada dasarnya. Yang ini yang makin dalam. Makin banyak kita nak pelajari. Yang ni yang lebih khusus. Yang pertama, kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Tadi kan cikgu dah bagi tahu bahawa kamu boleh bezakan antara hidup dan tak hidup.
Tak percaya? Tengoklah, senang sahaja. Okey, kata nama am hidup ialah nama benda yang merujuk kepada benda hidup. Seperti manusia, pokok dan haiwan. Kalau kamu selalu dah belajar sains, mesti dah kenal perkara ni. Antara benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi kata nama am tak hidup ni pula terdiri daripada benda dan tempat. Benda tu benda-benda di sekeliling kita lah yang tak bernyawa. Okey, yang tak bernyawa, tak bernafas macam kita ni. Tak makan, tak minum, tak membiak. Itulah kata nama am tak hidup. Okey, lagi satu ialah tempat. Tempat seperti sungai, parit, bandar, kampung dan sebagainya. Itu tergolong dalam kata nama am tak hidup. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan lagi. Sekarang kita nak cari kata nama am. Okey, kamu boleh perhatikan pada buku teks kamu gambar yang sama macam cikgu. Okey, di dalam gambar ni terdapat beberapa kata nama am. Kalau kita nak senaraikan semuanya terlalu banyak. Jadi cikgu akan pilih beberapa kata nama am yang ketara yang kelihatan di dalam gambar. Okeylah ya, kita teruskan lagi. Kita tengok pada kata nama am yang pertama. Nampak pada anak panah tu? Apakah yang dipakai oleh budak lelaki tersebut? Itu namanya apa? Ini dalam golongan ataupun dalam bahagian atau jenis yang boleh dipegang, dirasa, dilihat. Apa tu tadi? Betul. Konkret. Okey? Kata nama am konkret, iaitu topi keledar. Okey? Yang kedua, tengok apa yang ada di dalam bakul. Okey, apa yang ada di dalam bakul? Boleh nampak? Dalam bakul tu ada sayur. Okey, jadi apa-apa perkataan yang cikgu senaraikan sekejap lagi tu adalah contoh kepada kata nama am. Okey, cikgu bagi tahu lagi sekali, dalam gambar ni ada banyak. Cikgu pilih beberapa sahaja. Okey. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, apa tu? Ya, betul. Tu adalah rumah. Okey, yang keempat. Okey, kita tengok yang keempat. Apa tu? Seorang lelaki. Okey, seorang lelaki ni tergolong dalam kata nama am hidup. Okey. Seterusnya yang kelima. Apa? Wanita kita boleh panggil, warga emas boleh panggil lagi. Seorang perempuan pun boleh kita panggil. Okey. Kita teruskan lagi. Yang seterusnya, apakah yang dipakai itu? Apa? Betul. Itu adalah kasut. Okey, kita tengok yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Itu adalah basikal. Okey, kita teruskan. Kita teruskan pada petikan. Okey, sebelum kita teruskan, ada baiknya kita baca dahulu petikan ini. Okey. Baik, dengar baik-baik cikgu baca ya. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Begitulah ya petikan tadi. Dan cikgu tertarik pada satu perkataan iaitu menuntun basikal. Okey, kalau kamu boleh nampak di sini, menuntun basikal. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan menuntun basikal? Jauh beza tau. Jangan ingat menuntun dengan menonton televisyen tu lain. Okey, ejaan dia pun tak sama. Dia menuntun basikalnya. Menuntun. Maksudnya apa tadi? Menyorong. Betul. Dia sorong basikal. Okey. Atau dalam kata lainnya ialah menuntun basikal.
Ini perbuatannya. Dia sorong aja basikal dia tu. Baiklah. Sekarang, apa yang kita nak kena kenal pasti pada petikan ini ialah kita nak cari kata apa? Kata nama am. Betul. Baik, kita tengok. Ada beberapa kata nama am yang kita boleh ambil dari petikan ini ya. Baik, yang pertama kita tengok sama-sama. Cikgu harap kamu boleh tumpukan perhatian kamu ya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey. Nampak perkataan ni? Jiran. Jiran tadi tergolong dalam kata nama am hidup. Okey. Yang kedua, apa lagi? Betul. Sayur. Yang ketiga agak-agak dah dapat. Apa? Ikan. Yang keempat? Betul. Ayam. Dan yang kelima? Ada? Telur. Okey. Ada lagi? Bungkusan. Ada lagi? Kita tengok. Warga emas. Okey. Ni adalah beberapa kata nama am yang kita boleh pilih daripada petikan. Okey. Baiklah. Kita teruskan. Ada lagi satu. Basikal. Baik, untuk gambar seterusnya, kamu tengok pada gambar yang kedua. Di dalam gambar ni pun cikgu nak pilih beberapa sahaja kata nama am. Okey, kata nama am. Baiklah, kata nama am yang kita boleh dapati daripada gambar ni ialah yang pertama, cuba tengok. Baik, yang pertama, yang paling tepi ni, apa? Ini ialah langsir. Betul. Yang kedua, apa lagi? Pokok. Betul. Baik, yang ketiga. Mana satu? Ini? Apa ni? Televisyen. Yang keempat, kita tengok lagi. Apakah yang dipegang oleh wanita ini? Apa? Betul, itu adalah jug. Dan yang kelima, tengok. Apakah yang berwarna putih ini? Berbentuk bulat. Okey. Ini adalah pinggan. Yang keenam, ada lagi. Apakah pula yang di dalam pinggan tersebut? Karipap. Betul. Itu istilah khusus. Okey. Tapi kita boleh bagi istilah yang lebih umum iaitu kuih. Okey. Kita boleh guna kuih sebab sini pun ada kuih. Ada lagi satu ni tepung pelita dan lagi satu ni karipap. Okey. Kita yang karipap tu adalah lebih khusus. Juga kata nama am. Okey. Sebenarnya dalam kata nama am ni ada banyak yang kita nak kena pelajari ya. Okey, kata nama am yang hidup dan bukan hidup ni adalah beberapa sahaja daripada kata nama am. Sebenarnya banyak. Jadi hari ni cikgu khususkan kepada 2 sahaja. Okey, dan yang terakhir sekali apa ni? Sofa. Okey, sebenarnya banyak dalam ni ya kalau nak ditunjukkan ataupun nak dicari sesuatu sebab dekat sini ada banyak. Dinding ni pun sama, meja. Okey, ada bunga kat sini dan macam-macam lah. Okey, jadi kita teruskan. Okey. Okey, seterusnya kita akan baca petikan yang berikut ini. Okey, boleh dengar cikgu baca atau nak ikut cikgu baca sekalipun tak ada masalah. Cikgu okey saja. Okey, Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Kalau kita perasan tadi, kalau awak perasan lah ya, ada banyak tadi sebenarnya kata nama am. Okey, jadi cikgu akan pilih beberapa yang mudah untuk kamu faham. Baiklah murid-murid, kita sambung lagi. Tadi kita dah baca petikan tersebut. Okey, petikan yang ada di depan kita ni. Baik, sekarang kita nak tengok, okey, ataupun kita nak lihat ada beberapa kata nama am yang terdapat dalam petikan.
Okey, baik, kita tengok yang pertama, ada ruang tamu. Okey. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, warga emas. Dan yang seterusnya, apa lagi? Kamu boleh perhatikan? Ya, betul. Minuman. Baiklah, dan yang terakhir sekali ialah makanan. Ini adalah contoh beberapa. Dan kalau nak diikutkan, ada lagi lah beberapa lagi perkataan. Okay? Cikgu hanya ambil beberapa. Baiklah, kita teruskan lagi. Baik, untuk paparan seterusnya, kita akan membina ayat berdasarkan gambar yang kita dah pelajari tadi. Okay, kita pun dah jumpa beberapa kata nama am yang terdapat di dalam gambar. Jadi sekarang kita nak berlatih membina ayat. Okay, jadi di sini cikgu hanya bagi dua contoh. Okay, untuk membina ayat berdasarkan kata nama am yang terdapat dalam gambar. Baik, yang pertama, okay, topi keledar. Okay, cikgu memilih kata nama am topi keledar dan cadangan ayat cikgu ialah Lisa memakai topi keledar berwarna biru. Okay, jadi dia mudah, agak bebas. Cuma kita kena gunakan kata nama am untuk membina ayat. Dan yang kedua, cikgu memilih perkataan sayur. Okay? Dan ayat yang cikgu ingin cadangkan pada kamu ialah sayur terletak di dalam bakul basikal. Selebihnya ada beberapa ayat lagi. Kamu bolehlah buat latih tubi di rumah ataupun nanti di akhir nanti cikgu akan bagi latihan. Jadi kamu boleh pilihlah mana-mana ayat yang ataupun mana-mana kata nama am yang kamu suka untuk kamu bina ayat. Baik, kita teruskan. Kalau tadi berdasarkan gambar, sekarang berdasarkan petikan pula ya. Baiklah, untuk yang seterusnya kita akan membina ayat berdasarkan petikan. Tadi kita nak bina ayat berdasarkan kata nama am yang terdapat dalam petikan ini. Baik, jika kamu perhatikan di sini terdapat beberapa kata nama am yang kita telah kenal pasti tadi. Okey, yang pertama ruang tamu, rumah, warga emas, minuman dan juga makanan. Okey, jadi cikgu juga memilih dua daripada perkataan yang kita dah pilih tadi. Okey. Ini ada beberapa. Okey, dan cikgu memilih ruang tamu. Okey. Cikgu memilih ruang tamu untuk cikgu cadangkan ayat kepada kamu. Okey, yang pertama, Didi dan Lisa berehat di ruang tamu. Okey. Jadi cikgu menggunakan perkataan ruang tamu. Untuk yang kedua, cadangan ayat cikgu ialah perkataan minuman. Dan ayat cikgu, Rina menghidangkan minuman untuk keluarganya. Okey, jadi di sini kita belajar membina ayat. Pertama, kita mesti masukkan kata nama am di dalam ayat tu dan dia menjadi sebagai subjek. Okey, kata nama am tu menjadi sebagai subjek. Bagaimana yang kita dah belajar pada siri yang lepas. Okey, bagaimana cikgu dah ajar untuk membina ayat berdasarkan kata kerja, kata nama am. Okey, kata nama am ni kita jadikan sebagai subjek dalam membina ayat. Jadi predikatnya kamu kena ceritalah berdasarkan subjek tersebut. Baiklah, kita teruskan ya. Kita tengok apa latihan yang kamu nak buat hari ini. Cuba jawab soalan ini, tengok Baik, yang pertama. Okey. Masukkan kata nama am yang paling tepat berdasarkan video. Okey. Kita akan tengok video ini. Jom kita tengok sama-sama. Nakal kan Didi tu, usik Lisa. Okey. Tapi kat mana dia usik tu? Itulah soalan dia. Baik. Soalan dia. Lisa leka membaca apa? Sampai tidak sedar Didi mengusiknya di balik apa? Didi berada di balik apa ni? Yang berwarna hitam ni. Betul, ini cermin. Dan apa yang dipegang oleh Lisa? Dia baca buku. Jadi kita semak jawapan. Betul ke tidak? Yang pertama, buku. Dan yang kedua ialah cermin.
Baik, kita teruskan lagi. Soalan kedua. Okey. Rujuk paparan berikut. Jadi kamu lihat dalam gambar ni ataupun rakaman ni. Okey. Baik, kita teruskan pada soalan. Okey, kamu dikehendaki masukkan kata nama am yang paling tepat berdasarkan paparan video tu. Baiklah, kita tengok apa soalan dia. Lisa sedang berehat di atas apa? Sambil menggunakan apa? Apa nama benda ni? Ada yang keliru tu. Ada yang sebut kerusi, ada yang sebut bangku. Mana satu yang betul? Dua-dua betul? Tak. Ada bezanya. Okey? Dengar betul-betul. Kalau kerusi, dia ada tempat bersandar. Okey? Tapi kalau bangku, dia tak ada tempat bersandar. Jadi jawapan yang paling sesuai di sini ialah kerusi. Sedang berehat di atas kerusi. Okey Sambil menggunakan apa? Ada yang sebut telefon. Sikit lagi nak betul. Apa dia? Ya, betul. Telefon bimbit. Ada pun yang betul menjawab. Okey. Bila kita nak namakan sesuatu benda yang kita perhatikan dalam gambar, kita mesti namakan dengan namanya yang lengkap supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Baiklah, kita teruskan pada paparan yang seterusnya. Kita tengok video ni ya. Itulah dia. Bagaimana Didi dan Lisa, okey. Pergi ke taman tema, okey. Banyak permainan yang mereka main. Tapi tengoklah Didi tu. Sekejap je terus pengsan. Macam itulah Didi ya. Nakal tapi kadang-kadang kelakar pula dia. Baiklah, kita tengok pada soalan yang ketiga. Okey, kamu dikehendaki masukkan kata nama am yang paling tepat. Baik, untuk soalan. Okey, soalan pertama. Baik, untuk soalan ini. Okey, baik, dengarkan ya. Didi dan Lisa merakamkan video percutian mereka dengan menggunakan menggunakan apa ni alatan ni? Ada yang dah sebut tu. Macam cikgu dengar-dengar. Apa dia? Ya, betul, kamera, tapi sikit lagi tambah. Apa? Betul. Kamera digital. Tengok ni adalah kamera digital. Macam tadi juga cikgu kata bila nak namakan alatan tu kena perhatikan betul-betul dia namanya tepat. Okey, sekarang kita tibalah pada penghujung pembelajaran hari ini. Nak tengok apa latihan yang kamu nak buat. Okey, kita tengok di sini latihan. Baik, yang kamu perlu lakukan ialah bina 5 ayat yang lengkap berdasarkan kata nama am yang dipilih daripada gambar dan petikan yang telah kamu pelajari tadi. Okey, dan kamu dikehendaki menulis ayat-ayat tersebut ke dalam buku tulis kamu. Baiklah murid-murid, bersama ini juga cikgu telah sediakan latihan dalam Google Form. Okey, untuk kamu menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kata nama am ni dalam Google Form yang cikgu sediakan. Okey, boleh dapatkan link untuk Google Form pada ruangan deskripsi video ini. Nanti kamu semaklah di situ ya. Okey, ataupun akan diberikan oleh guru kamu. Akhir sekali cikgu mengucapkan selamat belajar. Harap apa yang kamu belajar dengan cikgu hari ini dapat melekat berkat insya-Allah. Ingat sampai mati. Okey, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu, Cikgu DIY by Zana Haziq. Semoga dapat beri cikgu motivasi untuk hasilkan lebih banyak video-video pendidikan. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.